Assalamualaikum pelajar semua. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, pada mula-mula sekali kamu perlu tahu apakah maksud perniagaan. Perniagaan adalah aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, terdapat 6 konsep asas perniagaan. Apa itu konsep asas perniagaan? Konsep asas perniagaan merupakan perkara utama dan asas yang boleh membolehkan wujudnya proses urus niaga antara penjual dan pembeli. Okey, terdapat 6 konsep asas iaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna, pertukaran nilai, keuntungan perniagaan, kontrak perniagaan, barang dan perkhidmatan, penjual dan pembeli. Okey, apa itu barang dan perkhidmatan? Okey, barang ialah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal. Perkhidmatan pula aktiviti yang memberi faedah kepada pengguna dan peniaga. Apakah contoh barang? Contoh barang ialah perabot, makanan dan pakaian. Apa contoh perkhidmatan pula? Pengangkutan, insurans dan pelancongan. Okey, konsep asas perniagaan memuaskan keperluan dan kehendak. Mula-mula sekali kamu perlu tahu apakah maksud keperluan. Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan hidup. Manakala kehendak ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Boleh bagi contoh keperluan? Contoh keperluan manusia ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Okey, kehendak. Contoh kehendak ialah kereta, kereta yang mewah. Rumah, kalau rumah ada tempat tinggal merupakan satu keperluan. Tapi jika kita menginginkan sebuah rumah yang besar dan lebih cantik, itu dinamakan kehendak. Okey, apa pula pertukaran nilai? Pertukaran nilai ialah aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai iaitu wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperolehi. Okey, seterusnya keuntungan perniagaan. Keuntungan perniagaan merupakan lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Okey, contohnya. Okey, contoh hasil jualan. Katakan kamu ingin menjual 50 biji kari puff, ya, yang berharga setiap satunya RM1. So 50 biji kari puff dijual dengan harga RM1, bermaksud RM50. Okey, kos untuk kamu membuat sebiji kari puff ialah 60 sen. Maka keuntungan adalah jumlah jualan RM50 tolak dengan jumlah kos 50 sen iaitu RM25 kamu punya kos, maka kamu akan dapat keuntungan sebanyak RM25. Ya. Okey. Kemudian konsep asas yang ke-6 ialah penjual dan pembeli. Okey. Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan, manakala pembeli adalah pihak yang memerlukan atau mengkehendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Akhir sekali, kontrak perniagaan. Definisi kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Okey, kedua-dua pihak tersebut perlu bersetuju dengan perjanjian yang dilakukan. Okey, kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Contoh kontrak perniagaan ialah kontrak jual beli dan kontrak sewa beli. Aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan terdapat dua jenis iaitu berasaskan barang dan berasaskan perkhidmatan. Okey, aktiviti yang berasaskan barang melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Barang fizikal tadi apa? Barang yang boleh dilihat dan disentuh. Aktiviti berasaskan perkhidmatan melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan,
kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Okey, contoh aktiviti yang berasaskan barang ialah kilang perabot menghasilkan perabot seperti meja, kerusi dan kabinet. Manakala aktiviti berasaskan perniagaan, contohnya pendidikan. Seperti cikgu sedang mengajar kamu, pendidikan merupakan aktiviti perkhidmatan yang menawarkan pembangunan modal insan dari aspek mental dan fizikal. Tujuan perkhidmatan ada dua, menawarkan barang atau perkhidmatan. Tujuan perniagaan barang item yang dapat dilihat, disentuh atau dipegang. Perkhidmatan, aktiviti yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada orang lain. Ada juga perniagaan yang menjalankan urus niaga barang dan perkhidmatan. Tujuan perniagaan, terdapat dua organisasi yang menjalankan perniagaan berdasarkan tujuan tertentu. Yang pertama, organisasi bermotifkan untung. OBU terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan barang dan perkhidmatan dengan objektif utama iaitu untuk mendapatkan keuntungan. Apakah kepentingan keuntungan kepada OBU? Yang pertama, untuk mengukur tahap prestasi dan menentukan hala tuju sesebuah perniagaan, untuk mengembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Yang ketiga, membolehkan sesuatu organisasi perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial dengan menyumbangkan keuntungan semula kepada masyarakat. Apa contoh menjalankan tanggungjawab sosial? Iaitu dengan membina taman-taman rekreasi, membina prasarana awam. Yang kedua ialah organisasi bukan bermotifkan untung. Merupakan organisasi yang memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, keagamaan dan sosial budaya. Apakah contoh organisasi bukan bermotifkan untung? Contohnya ialah pertubuhan kebajikan anak yatim, rumah warga tua, dan juga Yayasan Kebajikan Haiwan Kebangsaan Malaysia, seperti yang ada dalam buku teks. Apakah tujuan perniagaan bagi OBBU? Matlamat penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung adalah untuk meningkatkan pelibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang kedua, menyediakan ruang dan peluang untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membangunkan masyarakat yang kurang berkemampuan. Yang ketiga, membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan. Yang keempat, memastikan nasib setiap insan yang memerlukan bantuan terus terbela dan terpelihara. OBBU ini menjalankan kaedah perniagaan dengan 3 kaedah. Yang pertama, secara percuma. Secara percuma bermaksud barang dan perkhidmatan yang disediakan secara percuma bukan untuk bermotifkan untung. Biasanya barang dan perkhidmatan ini disediakan oleh kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Apa pula jualan pada harga kos? Bermaksud tiada sebarang keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Katakan kos untuk menjual sebiji karipap ialah 50 sen. Maka OBBU menjual karipap tersebut dengan harga 50 sen juga. Apa pula jualan pada harga di bawah kos? Ini bermaksud harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Katakan sebiji karipap kosnya adalah 50 sen, tetapi OBBU mengenakan harga 40 sen kepada pelanggannya. Mungkin OBBU telah mendapat subsidi daripada kerajaan, maka OBBU dapat mengurangkan jualan pada harga di bawah kos. Baiklah, sekian sahaja pelajaran pada hari ini. Semoga kamu dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Terima kasih.